Katsir susun turutan dia begitu, kita ikut. Maka selepas habis Nabi Allah Syuaib, kat sini Ibn Katsir buat masukkan Nabi Allah Ismail. Dia tak ikut turutan yang 25 Rasul yang kita duk ni tu. Kenapa dia susun ikut begini? Kita akan tengoklah kenapa. Dia ada sebab dia lekut. Mungkin nak bagi mudah jalan cerita dan sebagainya. Kurang sikit malam ni orang tu, nuri banyak kot tu. Muslimat tak ada tu tak apalah, biasalah tu. Kadang-kadang hujung minggu dia kenuri lah apalah kan. Tak apa. Baik. Jadi malam ni saya nak masuk terus dua Nabi Nabi Ismail dengan adik dia Nabi Ishaq. Kita pergi terus. Kita nak habis dua-dua tu terus sebab bulan depan insya-Allah kita akan masuk Nabi Allah Yusuf. Yang tu panjang lah. Sebab Allah sebut dalam Quran ahsanul qasasi, sebaik-baik kisah. Itu mungkin panjang. Jadi malam ni saya nak habis dua orang Rasul terus. Pendek-pendek je. Lagi pun Ibn Katsir buat masuk tak banyak. Dua slot no. Tadi nanti saya mesej je balik no. Saya tengok balik. Tak apa. Saya ada juga kosong tu. Cuma kadang-kadang dia program sekolah. Tak apa, nanti kita mesej balik. Tak apa, masya-Allah. Pasal kitab ni tebal sangat. Dia lambat nak habis. Saya lama dah disuruh ni kan. Takut tuan cemuh dengan saya lah. Ni baru Nabi Allah Ismail dengan Ishaq. Nanti Nabi Allah Yusuf panjang, Nabi Allah Musa pun panjang. Tapi tak banyak surah dah yang saya bawa kitab ni. Yang ni dengan sutera primor ya, dua ya. Baik. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Katsir mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa Ismail wa Idris wa Zal Kifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Maksudnya kata Allah, dan ingatlah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Bila menyebutkan tentang Nabi Allah Ismail, Allah selalu pairkan dengan perkataan sabar. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala bila menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim, Allah kata wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang dia rasa tak selesa, dia tak suka ataupun yarghabu ni marah dengan agama Ibrahim, mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah golongan yang illa man safiha nafsah, golongan yang memperbodohkan diri sendiri, kata Allah. Walaqad istafainahu fid dunya, kerana Nabi Ibrahim ini Allah telah pilih di atas dunia. Dan wa fil akhirati laminas salihin, dan pada hari akhirat Nabi Ibrahim ini termasuk golongan yang soleh. Kemudian kata Allah, Ibrahim ini kenapa Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan dia sangat tinggi? Kerana iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika mana Allah kata kepada dia tunduk, maka dia tak tunggu lama dah. Dia without any delay, without procrastination, tak tunda, tak tunggu dah. Dia terus aslamtu lirabbil alamin. Dia tak tanya banyak. Kemudian wa wassa biha Ibrahim bibani. Kemudian kata Allah, Nabi Ibrahim wasiatkan benda ini, turunkan benda ini kepada anak-anak dia. Seterusnya Allah sebutkan nama-nama anak-anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail adalah salah seorang anak Nabi Ibrahim yang rapat dengan Nabi Ibrahim. Maka dia memiliki kelebihan itu. Kita tengok sikit malam ni apa Ibn Katsir kata lagi. Para ulama, tuan-tuan, dia ada cerita sikit pasal Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Korban tu saja saya skip sikit yang tu noh. Pasal yang tu dia glamour cerita tu. Saya selit-selit lah yang tu. Kita nak pergi yang kurang glamour. Para ulama ahli nasab dan sejarah mengatakan bahawa Ismail adalah orang yang pertama sekali menaiki kuda. Zaman Ismail adalah lelaki pertama yang menaiki kuda. Ini kata ulama nasab, kata Ibn Katsir. Dan ahli sirah. Pasal dia ada golongan disebut sebagai ahlun nasab dan ahlu tarikh. Dia tak sama. Ahlu sirah ni dia pandai sirah, dia pandai tarikh dan sebagainya. Ahlu nasab ni dia kenai kawan ni bin kawan ni bin kawan ni bin kawan ni sampai atas sekali dia kenai. Dia tahu keturunan ni lagu mana. Ahlu nasab ni memang wujud. Bahkan pada zaman Rasulullah lagi, sebelum zaman Rasulullah lagi dah ada. Bahkan ada bani tertentu antara Bani Huzail antaranya yang memang pandai tentang nasab. Dia tengok muka dia tahu this particular man belong to this nasab. Dia boleh tahu. Tak boleh tipu dia. Itu satu. Yang kedua, hafalan dia tentang nasab sangat hebat. Sebenarnya tuan-tuan, orang Arab sampai hari ini pun
Depa sangat menjaga nasab depa. Al-Imam Syafi'i bila mana dia berhadapan dengan Khalifah Ma'mun kan. Bila dia difitnah, ingat tak? Yang saya cerita dulu tu. Dia diheret daripada Yaman dengan rantai pi ke Baghdad. Bila ditanya kepada dia, dia sebut nama dia Muhammad bin Idris 111 bin Syafi'i sampai Rasulullah. Nah, depa ni tuan-tuan, depa sangat kenal nasab depa. Dan sangat kenal dan menjaga. Itu baru orang awam. Ulama dalam kalangan depa bahagian nasab lagi pandai. Depa sampai boleh telusuri nasab sampai bawa kepada Sam, Ham ataupun Yafis, 3 orang anak Nabi Nuh tu. Nah, jadi okey, pada zaman Rasulullah siapa yang paling pandai nasab? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pandai nasab. Dan ilmu kepandaian nasab itu turun kepada siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah pandai nasab, ilmu nasab. Dan Siti Aisyah tuan-tuan memang pandai banyak benda lah ibu kita ni. Pernah satu hari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak saudara kandung Siti Aisyah lah kan, anak Asma. Dia tanya Siti Aisyah, Maksud, saya mereka lah, Maksud ke apa, tapi mak menekan lah kan. Maksud ni pandai hadis saya tahu pasal duduk dengan Rasulullah. Pandai nasab saya tahu pasal anak Abu Bakar. Tapi pandai berubat ni mai ikut mana? Siti Aisyah pandai berubat, pandai petua lama berubat-berubat ni Siti Aisyah memang pandai. Maka Siti Aisyah kata menjelang kewafatan Rasulullah, kan Rasulullah kena racun, sakit, maka banyaklah tabib-tabib Arab seluruh tanah Arab mai nak ziarah Nabi, maka depa lah petua kat saya, petua kat aku cara-cara daun ni ubat ni nak bajuh lagu mana sekian, maka aku jadi pandai. Ya, jadi itu jadi dalil. Kita boleh tak buat perubatan tradisional? Boleh. Adakah rawatan-rawatan tradisional daun itu, daun ini ni ada khasiat? Ada. Adakah dia ada nilai perubatan? Ada. Nah, kita pun duduk belajar dulu kan, untuk nenek moyang dulu sebut macam-macam daun kan, daun belai gajah lah, daun paya pantai lah, daun ulam raja lah. Satu lagi kami bagi apa, daun muak panjang tu tak? Itu pun banyak khasiat ada tu. Ya. Terus kata daun-daun yang pelik-pelik lah, kadang-kadang buah-buah yang kita selalu duduk makan pun kan, timun, nanah. Pendek kata yang datang daripada Allah raw ni semua ada khasiat. Saya cerita kat tuan-tuan dulu, saya ada satu mai gerd dengan gastrik dengan anxiety tu kan. Jadi saya suka Google sangat apa yang saya makan. Lepas tu bila saya Google, saya dapat satu kesimpulan, semua benda tu ada khasiat. Jambu, hari ni saya makan jambu batu, saya Google, oh banyaknya khasiat jambu batu. Esok makan pisang, Google, banyaknya pisang punya khasiat. Rupanya setiap satu ni semua ada kebaikannya. Semua ada antioksidan dia, kaya dengan fiber dia. Maksudnya kalau dia raw datang daripada Allah, memang banyak khasiat dia kan. Sebab tu lah orang dulu kita kata, kenapa orang dulu sihat, hospital tak ada. Mungkin makanan mereka tak tercemar dengan barang-barang kimia, bahan-bahan kimia. Kan? Satu. Yang keduanya, dia masih satu generasi yang mak-mak kita ataupun generasi tuan-tuan lah yang 50-an ni, daripada raw material tu kita masak jadi end product. Masakkan lah, jadi gulai, jadi asam pedas, jadi masak lemak kan, masak lemak sayur pucuk kan. Oi sedap kan. Raw jadi end product. Tuan-tuan tahu tak zaman kita sekarang, zaman saya kau bukan? Saya kau dah 30 lebih dah. Maksud zaman adik-adik, zaman anak kita. Dia main satu zaman yang dia buat end product plus end product. Jadi annual product. Bahasa Arab saya pakai ni. Annual. Maksudnya end of the end product. Tuan-tuan perasan tak? Dulu nak jadikan kek, kita belilah segala icing, segala rusuh, buat jadi kek. Tak apalah. Tapi sekarang nak buat satu kek, kita ambil kek ni, campur dengan kek tu, bubuh dengan Cadbury ni, bubuh dengan Ferrero Rocher tu, campur dengan aiskrim, jadi another end product. Tuan-tuan bayangkan berapa tan gula dalam tu. Saya nak cerita yang tu sebenarnya. Takut dengan budaya makan kita sekarang ni. Tuan-tuan, tak takut dah. Takut tu. Budaya makan rakyat Malaysia sekarang sangat menakutkan. Sebab kita dah tak buat benda daripada raw dah. Kita kutip benda yang dah siap, yang end campur end tu. Jadi dah satu produk yang baru, makanan yang baru. Kadang-kadang tengok warna pun, nak makan pun takut. Kan? Berapa banyak gula dalam tu. Oh, Allahu Akbar. Bayangkan esok generasi ni besar. Anak ni pula nak makan apa pula. Dalam keadaan sekarang kita makin kekurangan makanan. Saya dah cerita dah di sini kata saya tak ingat, tapi saya tengok laman web apa nama ni, pertanian tu apa, PPK tu kan, dia buat kerjasama dengan Suhan Movies Syam Noor tu, dia pergi kat setiap satu PPK kan.
Rupanya Malaysia import makanan 50 ke 60 bilion makanan every year. No? Dahsyat. No? Kita tak ada makanan kita sendiri. Kita import 50 ke 60 bilion makanan satu tahun. Every year. No? Banyak tuan. Kalau kita boleh buat sendiri, 50 ke 60 bilion tu balik kepada rakyat Malaysia balik. No? Tak tahulah. Tapi tak apalah, lepas ni mungkin dia ubah kot. No? Takutlah. Pasal hari ni kita penyakit ni pun demai pada makanan juga kan. Tak apa, sambung. Jadi saya pun boleh sampai makanan. Tak apa. Para ahli nasab mengatakan, jadi perlu ahli nasab ni dia tahu kan. Dia pun tahu. Kadang-kadang sampai hari ni pun kalau kita tak tahu nasab kita pergi kat depa, depa boleh check ni. Jadi para habib ni, para habaib ni pun memang depa ada satu center, satu tempat depa di Indonesia ada. Yang kalau kita check kita memang habib tapi kita tak apa nak clear, depa ada list. Boleh check sampai atas. Untuk authorize benda tu boleh. Nah, jadi tak boleh tipu. Nah, baik. Cuma habib ni ramai. Nah, ada yang berilmu, ada yang orang biasa dan sebagainya, kan? Yang berilmu kita hormat sebagai ilmuwan. Yang orang biasa kita hormat sebagai manusia. Itu saja. Nah, bukan berarti yang berilmu kita hormat, yang tidak berilmu kita tak hormat, tidak. Kita hormat semua. Kalau dia bukan habib pun dia juga manusia, orang Islam hormat juga. Samalah. Ya, baik. Okey. Sebelum itu kuda dah ada dah. Kuda dah ada dah dia kata. Cuma binatang liar yang tidak ditunggang. Nah, Allah lah yang menundukkan kuda kepada Ismail, lalu kuda menjadi binatang jinak dan ditunggangilah ia sebagai kenderaan selepas pada itu. Nah, baik. Itu kata ulama nasab, dia bukan sanad dekat Nabi, dia sanad kepada ahli akademik yang kata macam tu. Sebab apa depa boleh kata macam ni? Sebab dalam catatan nasab depa ni, Ismail bawa ke atas, tak ada lagi rekod tentang kuda. Manusia naik kuda. Jadi dia buat kesimpulan yang tu lah. Bukan hadis. Boleh jadi salah tak? Boleh jadi salah. Tak ada masalah. Okay. Ini dapatan mereka. Baik. Sa'id bin Yahya Al-Amawi mengemukakan di dalam bukunya Al-Maghazi bahawa seorang syekh dari suku Quraisy pernah memberitahu kami bahawa Abdul Malik bin Abdul Aziz memberitahu kami daripada Abdullah bin Umar daripada Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya milikilah kuda dan jadikanlah ia warisan di antara kamu kerana sesungguhnya kuda itu merupakan warisan dari orang tua kamu iaitu Ismail. Jadi hadis ni sanad kat Rasulullah. Cuma hadis ni ada sedikit masalah. Sebab apa? Sebab hadis ni dia mubaham. Sebab Sa'id bin Yahya meriwayatkan dia riwayat dalam buku dia menyebutkan seorang syekh dari suku Quraisy. Jadi syekh dia siapa? Mubaham. Ya, syekh dia tak tahu. Tak pasti siapa. Bukan mubaham ni, majhul, kita tak tahu syekh seorang lelaki ni siapa, tak tahu. Jadi di sudut sanad ni dia lemah sikit, lemah sikit. Tapi kok mana pun hadis ni dia ada sokongan dia. Sokongan tentang Nabi suruh ajak anak-anak kita berenang, tunggang kuda, kan? Dengan memanah. Jadi ada sokongan tentang kepentingan belajar kuda tu. Cuma bila Nabi kata, jadi kalau ia warisan kepada kamu, kuda tu. Sebab tu sekarang ni mungkin ramai sekolah-sekolah tahfiz dia didik anak-anak mereka ni naik kuda. Bagus sukan kuda ni. Sukan kuda ni dia menyihatkan kita. Yalah kot bagi memang iyalah. Saya ya tak tahu pasal saya tak bisa naik kuda. Tapi iyalah kan. Tengok orang naik kuda ni pasal tuan-tuan mesti bisa naik kuda kan. Saya tak bisa naik. Saya tengok orang naik kuda ni dia menggerakkan semua otot dia kan. Bila dia naik kuda tu semua badan dia bergerak. Betul tak? Sebab bisa naik kuda ni. Kan? Dia bukan macam naik motor relax kan. Dia bergerak. Satu badan dia bergoncang kan. Sebab tu ada orang compare antara brisk walk dengan jogging. Yang mana bagus? Brisk walk kan jalan bagi-bagi. Ada orang yang berpendapat kata brisk walk bagus, tetapi jogging lebih baik sebab jogging tu dia ada, at least dia ada lompat. Bila ada jogging tu, bila dia laju sikit, dia ada lompatan. Lompatan tu yang lebih, yang mahal. Jadi keperluan untuk lompat agar organ-organ kita ni, saya tak tahu dalam doktor saya salah pula. Tapi saya dah baca lah. Bagi kita bergerak juga. Baik. Ketika menjelang wafatnya, Ismail berpesan kepada saudaranya iaitu Ishaq, dan menikahkan putrinya bernama Nasamah dengan putri Ishaq yang bernama Al-Aish bin Ishaq. Dari kedua-duanya itu lahirlah bangsa Rom. Mereka disebut dengan Bani Ashfar disebabkan warna Ashfar ni kuning disebabkan oleh warna kuning kulit Al-Aish. Ada pula yang berpendapat daripada kedua-duanya itulah lahirnya bangsa Yunani. Kita akan tengok lagi sejarah
Nabi Ishaq baru kita akan faham jalan cerita ni. Ya, Nabi Ismail dia wafat dulu sebelum Nabi Ishaq. Okey. Jadi sebelum dia wafat dia pesan dia wasiatkan agar anak dia berkahwin dengan anak Nabi Ishaq. Oh, baik. Nabi Ismail dimakamkan di Hijr di sisi makam ibunya Hajar. Beliau wafat pada usia 137 tahun. Ha? Bangsa Arab Hijaz menisbahkan garis nasab mereka kepada Nabi Ismail. Yalah. Ya. Dan Nabi Ismail adalah merupakan orang yang pertama sekali Nabi Ismail merupakan orang yang pertama sekali berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Sebetulnya Arab yang fusha. Ya. Dia mempelajari bahasa Arab itu dari bangsa Arab Al-Aribah yang pernah tinggal di tempatnya di Mekah. Dari kabilah Bani Jurhum dan Amali serta penduduk Yaman yang merupakan bangsa Arab yang terdahulu sebelum Ibrahim. Maknanya Nabi Allah Ismail seorang Arab yang bercakap bahasa Arab yang Quran tu, bahasa Arab yang tu. Ya, bahasa Arab sekarang ammi banyak. Ha? Contoh macam saya pernah sebut di sini kan, kalau faqat sahaja, itu fusha. Kalau pi Mesir ammi bas sahaja maksudnya. Ya, dia banyak lagi lah perkataan yang lari jauh. Okay? Jadi yang bercakap bahasa Arab yang fusha, yang sedap ni Nabi Allah Ismail, Rasulullah SAW sendiri, para sahabat, para tabi'in peringkat awal, para ulama. Sekarang ni dia makin kurang dah bahasa tu. Bahasa Arab yang sedap tu, yang fusha, yang yang lunak tu. Kurang dah. Sekarang ni orang bercakap, bahkan orang Arab sendiri pun kurang dah kefasihan ilmu itu. Bila dia bercakap dalam lorat dia sini, bukan lorat sangat, dia jadi lain terus. Dia macam Mandarin dengan Hokkien dengan Tauchu macam tu lah. Dia lain terus lari dia. Ya, dia bukan lagu Penang dengan Kelantan tu dia lorat dia. Ni dia lari jauh sangat. Jadi yang bercakap fusha, yang versi Quran itu Nabi Allah Ismail. Rasulullah SAW sendiri juga bercakap begitu. Dan bahkan pada zaman sahabat dan juga tabi'in, para ulama salafus soleh tu bercakap begitu. Sekarang tak apa ramai dah. Saya ingat kalau ada pun mungkin di belah-belah Maghribi, di belah-belah Mauritania. Dalam tulisan ada lagi tapi percakapan ni. Baik. Okey. Selesai Nabi Allah Ismail. Terus Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq panjang sikit. Baik. Sebagaimana telah kami kemukakan terdahulu bahawa Ishaq lahir ketika Ibrahim berusia 100 tahun. Nabi Ishaq lahir, umur Nabi Ibrahim dah 100 tahun dah. Iaitu 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Nabi Ishaq lahir, umur Nabi Ibrahim 100 tahun. Dia kata dalam ni, iaitu 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Bermaksud bila Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim umur berapa tahun? 86, betul tak? 86. Baik. Sementara ibunya, ibu Ishaq, ketika mana dilahirkan Ishaq itu berusia 90 tahun. Baik. Ahlul Kitab menyebutkan bahawa Ishaq menikahi seorang perempuan yang bernama Rifqah bin Bitawabil. Penting ni tuan-tuan lah. Kita kena kenal ni Ishaq. Kita dah melewati Ibrahim, Ismail, Ishaq. Sekali kita akan pergi Yaqub sebab penting untuk kita tahu nasab nanti nak pergi kepada Nabi Yusuf ni. Jadi malam ni penting. Jadi Nabi Ishaq menikahi perempuan yang bernama Rifqah. Baik. Okey. Nabi Ishaq menikahi Rifqah ketika mana Nabi Ibrahim masih hidup. Rifqah ialah seorang wanita yang mandul, lalu Ishaq berdoa kepada Allah hingga dia menjadi hamil. Dia boleh hamil. Darinya lah lahir 2 orang anak lelaki yang bernama Al-Aishu. Al-Aishu, Aish bahasa Arab maknanya apa? Aishu. Aisha ni hidup. Okey. Ini seronok ni. Kalau seronok ni penting. Anak Nabi Ishaq ada 2 orang. Nabi Ishaq kahwin dengan Rifqah, dapat anak lelaki 2 orang. Anak lelaki 2 orang saja. Anak lelaki hak sulung namanya Al-Aish. Al-Aish. Anak lelaki yang kedua nama, tuan-tuan apa? Tak lain dan tak bukan. Bila saya kata ada 2 orang saja, bermaksud Nabi Yaqub lah. Yaqub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim kan? Baik. Jadi anak pertama nama Al-Aish, anak yang kedua nama Yaqub. Para ulama nasab mengatakan Yaqub itu bawa kepada Bani Israel, bangsa Israel. Al-Aish bawa kepada bangsa Rom.
Ataupun bahasa lain lah ni orang putih. Orang bapa orang putih adalah Al-Aish, bapa Jus adalah Nabi Yaqub. Nah, itu asal dia tu. Ha? Jadi kita jangan faham semua nabi ni Arab, tidak. Dalam 25 rasul itu yang Arab cuma 4 orang aja. Nah, yang lain itu Rom, bangsa-bangsa yang lain. Cuma kita tak tahu yang lebih tepat. Adakah dalam kalangan bangsa Cina pun ada ke? Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam Quran sebut Allah akan hantar rasul di setiap tribe kan. Cuma kita tak tahu duk bilang untuk apa punya bangsa. Cuma yang jelas Arab ada 4 orang. Okey. Baik. Maka Nabi Yaqub nanti jadi Israel, anak-anak tu jadi Bani Israel. Okey. Abang dia nama Al-Aish yang menyebarkan anak cucu bangsa Rom. Baik. Okey. Al-Aish inilah yang disebutkan sebagai nenek moyang bangsa Romawi yang saya kata tadi tu. Yang kedua pula ialah bernama Yaqub. Inilah dia Israel menasabkan Bani Israel kepadanya. Lagu saya kata tadi itulah. Okey. Sebab tu Bani Israel dengan orang, kita nak kata apa orang putih, kita guna bahasa orang putih no. Padahal kita nak kata apa orang Eropah. Orang Eropah lah no. Nak kata orang putih, saya pun putih dik. Orang Eropah lah kok no. Bangsa Rom ni no. Cuma tuan-tuan faham kan dalam kitab sejarah Melayu bila kita sebut Rom, kita salah faham. Rom yang direfer selepas 1453 tu adalah orang Turki. Walaupun kitab Melayu katakan hang tua pergi menghadap Raja Rom. Rom dalam itu bukan bermaksud Rom orang putih. Rom itu ialah Turki. Nah, bahkan Turki juga ada nasab. Ada, kalau kita baca sudut nasab ni dia banyak lah. Dia pergi kepada orang putih juga. Bukan lebih kepada orang putih, dia asimilasi tu. Tapi tak apa. Selepas 1453 kan pembukaan Constantinople tu kan. Sebab kan Rom dulu terbahagi kepada 2. Kerajaan Rom Timur dengan kerajaan Rom Barat. Kerajaan Rom Barat tu itulah yang kerajaan Rom Barat di negara Eropah tu. Kerajaan Rom Timur ialah kerajaan Byzantine. Kan? Kerajaan Rom Barat ni dah tenggelam lama, hancur dah sebab zaman gelap. Sebelumnya lagi. Dia musnah dah. Pada zaman Rasulullah, bila disebut Rom, ialah Rom Timur. Iaitu Constantinople, Syria, apa semua tu. Kristian, Rom, tapi dia Arab. Dia bukan Arab, bukan Rom orang putih. Rom orang putih nanti lepas zaman Enlightenment baru dia naik balik. Dalam istilah Jerman dia kata Volksgruppe, iaitu golongan-golongan gasar orang putih ni Allah takdirkan mereka keluar mengamuk. Viking, Vandal, Vigor, Frank, Norman, Anglo-Saxon, ini bangsa-bangsa ni keluar pergi mengamuk satu dunia ni. Itu yang mereka boleh mengasaskan England, mereka pergi di Itali, di Sicilia, yang ke bangsa Frank pergi di Baitul Maqdis jadi perang salib pertama tu. Bangsa ni lah, bukan bangsa bandar Eropah ni. Jadi semua ni ala kuliah ni semua tu anak cucu Nabi Ishaq lah kalau ikut bangsa Rom ni. Baik. Sonok juga baca tentang Eropah ni. Sambung. Al-Aish merupakan seorang yang lebih disayangi oleh Nabi Ishaq. Tapi ini bukan Ibn Katsir kata. Ibn Katsir kata menurut ahlul kitab, orang yang Nabi Ishaq lebih sayang Al-Aish daripada Nabi Yaqub disebabkan Al-Aish adalah anak pertama. Sedangkan Rifqah lebih sayang Yaqub kerana anak yang lebih kecil. Tapi Ibn Katsir kata dah, bukan saya kata, dia kata ini ahlul kitab yang kata, menurut rujukan ahlul kitab. Ahlul kitab ni maksudnya apa? Israeliat lah. Israeliat ni kita ada pendirian, kalau dia betul dengan, kalau dia align dengan Quran hadis, maka dia betul. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan hadis, maka dia salah. Kalau tidak ada penjelasan, maka kita KIV, kita tawakuf, kita tak kata betul, kita tak kata salah. Itu pendirian Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Israeliat. Baik. Okey. Contoh ni menarik. Sebab apa? Jadi Nabi Ishaq lebih memberikan perhatian kepada abang Al-Aish ni, orang putih ni. Jadi mak ni manja anak lagi, anak kedua Nabi Yaqub. Belum jadi Nabi lah pada masa ni. Jadi mak dia ni try to nak macam mana orang putih kata, orang putih Melayu sudah lah no. Try nak bagi ayah dia ni sayang kat Yaqub pula. Mak ni bukan ada peranan tuan-tuan, isteri ni. Cuma satu dah saya nak minta kalau boleh para isteri ni. Kami kita baru menikah 6 tahun. Ibu-ibu ni bagus di sudut apa dah? Dia mendidik anak-anak bagi hormat ayah.
Kan? Apa-apa pun hormat ayah. Bagus satu segi. Cuma ibu-ibu Melayu ni, bukan kata semualah. Bukan ibu Melayu lah, ibu Asia. Satu benda yang saya belajar daripada parenting ni, bukan pengalaman. Teori saya, bukan teori saya yang saya belajar. Saya punya degree saya dulu dalam psikologi dalam parenting. Dia punya bidang tu. Iaitu ibu ni dia suka membuatkan anak ni takut kat ayah tu bagus, tapi dia buat macam ni. Kalau anak dia minta izin apa kan, dia buat salah apa-apa. Aku tak apa, tapi tak tahulah ayah hang macam mana. Dia put the burden kat ayah. Ataupun kalau jadi apa-apa lagi, ayah hang balik lagi siap hang. Apa peti-peti maghrib-maghrib? Oh ni. Apa? Tak maaf kan apa orang KL ni mak kepada tu. Menteri Komunikasi tu. Ni Datin Fauziah. Ni tak apalah pergi dia. Apa nama kat mana tadi? Apa nama? Apa-apa ayah hang balik siap hang. Apa-apa ayah hang kena tak tahu ayah. Jadi dia membuatkan anak ni jadi dia membina satu perasaan dekat ayah tu. Kan? Jadi ayah teruk kena. Jadi kalau boleh jangan buat macam tu. Jangan bagi anak dia rasa macam ayah tu threat kepada dia. Boleh bagus dia membina rasa takut, tapi dia buat macam hang jawablah dengan ayah hang nanti. Dia macam tu. Jadi ayah ni jadi watak jahat pula. Yang tu saja, yang lain okey. Jadi tapi mak Nabi Yaakob bukan macam tu lah. Dia cuba nak buat bagi Nabi Ishaq nampak Nabi Yaakob ni. Baik. Ini dalam Alkitab punya riwayat Baik. Jadi bila lama-lama Nabi Ishaq pun makin tua, pandangan matanya mula kabur. Maka dia sering meminta kepada Al-Aish untuk hidangkan makanan untuk dia. Tuan-tuan, adakah salah untuk kita sayang anak kita tak sama? Tak salah. Sebab sayang tu bukan kita buat sendiri. Dia main. Kita ada 5 orang anak. Dalam 5 tu ada seorang tu kita terlebih sayang. Sayang bukan hal yang tak sayang. Cuma nak kata hak seorang ni kita terlebih sikit. Rasa bersalahnya. Tak. Sebenarnya di sudut itu tak apa. Bukan kata tak apa tu kita kena buat macam tu. Tak. Itulah saya nak kata. Kita ada 5 orang anak. Dalam 5 orang tu seorang tu memang pandai ambil hati. Memang jaga kita sungguh-sungguh. Memang kita terlebih sikit. Tapi selalunya mak ayah ni sama ya. Tapi saya nak kata kalau dia berasa begitu, adakah dia rasa bersalah? Tak. Itu biasa. Sebenarnya tuan-tuan. Seorang anak suka bagi susah kita, suka melawan cakap kita, hentak kaki. Seorang lagi memang jaga kita elok. Walaupun kedua-duanya anak kandung kita, tapi takkan tak ada 1%, 0.15% yang kita rasa terlebih sikit ke yang tu. Kalau ada, itu adakah normal? Baik. Sebab kita boleh adil di sudut material, tapi nak adil di sudut kasih sayang tu susah. Lepas tu orang perempuan tak boleh terima madu pasal kes tu lah. Abang boleh kata abang adil di sudut semua, tapi kasih sayang nak adil macam mana? Kan? Berulang lah sampai apa? Sampai abang Jamil mampus kan? Kita kata kan? Di sudut itu orang perempuan tak boleh terima kan? Darah dengar belakang. Baik, saya sambung. Baik. Maka isteri Nabi Ishaq ni dia nak buat something untuk Nabi Ishaq nampak juga anak kita seorang lagi ni. Okay, bagus mak macam ni bagus. Baik. Jangan nampak hak abang saya walaupun abang ni aku harap. Ayah ni kadang-kadang anak dia hak sikit dia harap. Anak yang boleh tolong dia tukar tayar, anak dia hak boleh tolong dia buat kerja-kerja berat, pergi usia rumput dia harap. Anak dia yang lembut sikit dia korang harap. Selalunya macam itulah. Dia selalunya kalau dalam keluarga ni tuan-tuan, dalam psikologi dia ada second child syndrome. Dia ada satu teori tuan-tuan tahu. Second child syndrome ni, tentang sindrom anak kedua ni. Sama ada dia jadi terlalu bagus untuk kita harapkan dia ataupun terlalu menyusahkan kita pun ada juga. Antara dua tu lah. Tapi ada buat kajian lah. Suratan atau kebetulan, tak tahulah. Baik, sambung. Banyak sangat nak pergi kat luar ni. Okey. Maka Nabi Ishaq dia suka anak dia Al-Aish yang akan pi buru makanan, pi buru binatang, balik masak bagi kat dia. Dia suka yang tu. Dia tak mau Nabi Yaakob. Bukan dia tak sayang, tapi dia suka abang lagi. Okey. Satu hari Nabi Ishaq menyuruhnya pergi memburu. Maka Al-Aish pun keluarlah pergi memburu binatang. Waktu itulah Al-Aish memang seorang pemburu yang handal. Okey. Ketika itulah Rifqah, mak mereka ni, menyuruh Yaakob untuk pergi sembelih anak kambing di belakang rumah. Okay? Dan masak dan pergi hidang kat ayah. Sebab ayah dia ni Nabi Ishaq ni mata tak nampak.
Dengan harapan, sebab apa? Setiap kali setiap kali anak itu pi bagi makanan dekat Nabi Ishaq mata tak nampak dah. Dia akan doa, semoga Allah murahkan rezeki hang, sihatkan tubuh badan hang, tambah kekuatan hang. Jadi Rifqah ni rasa itu yang Nabi Yaakob kurang berbanding abang dia. Abang dia rajin dapat doa ayah. Adik jarang dapat. Sekali lagi tuan-tuan, ini kisah Ahlul Kitab. Ini Israiliyat. Nah, la nukazib wala nusaddiq. Kita tak berani kata salah, kita tak berani kata betul. Baik. Tapi mak dia pakat dengan anak dan Nabi Yaakob suruh hang siap-siap pakai hang pi sembelih kambing di belakang, masak sedap-sedap, lepas tu hang pi pakai baju abang hang. Tengok tuan-tuan. Rifqah suruh anak dan Nabi Yaakob agar memakai pakaian saudaranya. Sebab nanti bila Nabi Ishaq mai, dia pegang-pegang baju, oh ni Aish, anak kuat sulung. Dia tak mau Nabi Yaakob. Betul ke Nabi Ishaq macam ni? Allah Ta'ala alam lah. Di sudut sayang itu saya kata tadi tak salah. Tapi tuan-tuan, tapi bini Nabi Ishaq Rifqah ajak menipu. Kan? Dia ajak menipu kan tu kan? Adakah itu menipu? Allah Ta'ala alam. Cerita lagu ni dia bukan hadis. Dia sekadar sirah. Tapi tuan-tuan, bila sebut tentang ni, saya nak selit. Lama dah saya terakhir nak sebut yang ni. Kenapa kadang-kadang cerita yang mai kat kita, cerita-cerita yang khuriqalil adah ni, cerita-cerita yang mencari adat ni, kadang-kadang dia kena bawa elemen yang macam tu. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Atau tuan ikuti perkembangan? Kenapa kadang-kadang cerita-cerita yang karamah, cerita-cerita yang kita kelihatan miracle, yang kelihatan lagu keagamaan ini, dia kena datang dengan versi-versi yang berunsur macam ni. Saya bagi contoh. Dulu-dulu orang ceritakan, tok guru tu, dia pergi kedai makan, tak ada duit nak bayar, dia ambil daun kering, dia baca-baca jadi duit. Kan? Lepas tu bayar. Nanti esok bila dia balik, toki kedai buka-buka laci, daun kering. Oh dahsyat dia, mukjizat, karamah dia. Saya daripada kecil, saya duduk dihidangkan telinga saya, telinga saya duduk dengar cerita macam ni. Antau tok guru tu, macam-macam tok guru lah, macam-macam versi lah. Tuan-tuan, disclaimer, kita tak anti tok guru. Kita sayang tok guru tu. Dan tok guru pun tak claim cerita tu. Orang jual nama mereka. Ni kena bagi kelas. Jadi orang ambil sekarat, orang label kita macam-macam. Ya? Saya bukan kata kat tok guru ni dia tak. Ni cerita orang yang kata tok guru ni. Macam dulu lah orang kata tok guru Harun Din pindahkan jin dalam bah. Sampai Allah almarhum abang kita sendiri, saya tak pernah buat kerja tu. Dia sendiri bagi tahu. Kan? Jadi bila tok guru Harun Din dah beritahu dah, saya tak pindahkan jin dalam bah kan. Tiba-tiba orang nak defend lagi. Tak. Dia saja kata lagu tu. La ilaha illallah. Tuan punya badan dah tak mengaku dah. Kan? Jadi orang kita lagu tu. Dia nak cerita yang lagu tu. Kemudian satu apa lagi kita dengar. Tok guru banyak pakai daun kering. Menipu tu kalau ikut tu. Kan? Bukan kita tok guru menipu. Jangan salah faham. Orang yang pergi sandak cerita tu kat tok guru tu, dia telah mencemarkan nama tok guru. Ya? Lagi apa lagi cerita tuan yang macam tu? Tok guru naik kereta api, tak ada tiket. Kan? Lepas tu penyelia lalu cek, tiket tak ada, turun, halau turun. Lepas tu kereta api tak boleh berjalan. Saya dengar tak cerita macam tu? Salah tak tok guru tu naik kereta api tak ada tiket? Salah. Di sudut undang-undang, di sudut agama tak boleh. Tapi saya bukan kata tok guru salah. Saya kata cerita tu mungkin tak betul. Sebab tok guru tak mungkin buat macam tu. Faham tak tuan? Saya takut orang salah faham maksud saya ni. Saya jadi wahabi pula ni. Abang tu terang. Kita sayang tok guru. Kita tak mau orang pergi sangkut cerita tak betul kat tok guru. Yang tu saja. Saya bukan dalam kalangan orang yang nak pergi cerca orang, nak hina orang, nak react orang. Saya bukan dalam kalangan begitu. Ulama yang masih hidup ataupun ulama yang dah mati, kita tak mungkin kita buat macam tu. Nah, sebab dalam ilmu kita diajak untuk beradab. Ya? Bahkan orang yang mengajar ilmu disebut selain murabbi, muallim disebut muaddib, yang mendidik adab. Bila orang tu main dengan tidak ada adab, ajak kita ramai-ramai pergi react semayang seseorang dengan cara yang tidak elok, kita tak setuju dengan dia. Hatta dia main daripada kelompok mana pun. Kalau ada orang main dari kelompok mana pun, tak kira dia daripada pondok ke, dia cerca ulama-ulama yang baru meninggal dunia, kata Tok Parit apa semua tu, kita tak hormat dia di sudut itu. Kita tak bela dia. Hatta dia main daripada sudut mana pun. Situ pendirian saya. Hang belah ni ke, nama kata hang hina orang tanpa adab, sorry ya. Tidak ada pembelaan. Orang boleh setuju atau tak setuju dengan saya. Tapi saya tak boleh terima. Kalau ustaz tu ceramah, cerkah, tapi dia tak hina orang, itu mungkin style dia. Mungkin suara dia derah sikit, kita rasa macam kasarnya ustaz ni.
Mungkin lah. Tapi dia tak ada hina orang apa-apa. Tapi berbanding kalau setengah orang dia cakap pelan, nampak lembut. Tapi kata, ulama' ni jahat, ulama' ni bodoh. Dia sebut kan. Bukan kata, ni sebagai contoh lah. Tapi contoh ni semua wujud ni lah. Semua wujud. Saya tengok video-video macam ni. Ni fatwa-fatwa dia lempak dalam parit buang. Tak tahu. Bagi saya tidak ada pembelaan golongan macam ni. Hamai lah daripada mana pun. Minta maaf. Sama ada belah sini pun sama, belah sini pun sama. Jom malam ni ramai-ramai kita pergi react semayang kawan ni. Tak payahlah. Bukan kerja kita kan. Itu pun di sudut adabnya saya kurang lah. Sebab tuan-tuan, kita dalam mengaji ilmu ni adab tu penting sekali. Mak Imam Malik ketika mana dia hantar Imam Malik pergi jumpa dengan Rabi'atul Ra'i, tok guru pertama Imam Malik, dia kata apa? Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Ambil adab dia, belajar adab dia sebelum ilmu dia. Adab adalah segala-galanya. Imam Malik, tuan-tuan, memang seorang ulama yang sangat mementingkan adab. Sangat pentingkan adab. Imam Malik ada 4 orang anak. 3 orang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan tu nama Fatimah. 3 orang lelaki tak jadi. Yang perempuan tu jadi ulama. Yang 3 tak jadi. Satu hari, Imam Ramah Hurmuzi sebut kisah ni dalam Muhadisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Imam Malik dua ajak anak menakan dia 2 orang. Dia ada anak jantan 3 orang, tapi anak dia tak minat. Anak menakan dia 2 orang yang riwayat daripada dia, Abu Bakar dengan Ismail. Tengah duk mengajak anak menakan hadis ni, anak dia turun daripada atas. Umar Imam Malik masa tu dah besar lah. Turun daripada atas bawa burung pati, main. Lintas dia. Imam Malik kata, orang yang tidak ada adab dengan ilmu, dia tidak ada adab dengan Allah. Maksudnya, dia kata kat anak dia sendiri tu. Maksud pentingnya beradab dalam ilmu. Menghormati ilmuwan. Kalau dia salah, iyalah dia akan berhadapan dengan Allah. Tapi dia dah lalui ijtihad, dia dah lalui sistem fikir, dia betul, dia salah, itu dia ada hujah dia. Kita siapa yang nak main kemudian nak sebarkan kebencian di atas pentas-pentas kuliah? Bukan kerja kita macam tu. Kita duduk di meja kuliah untuk sebarkan ilmu, bukan sebarkan kebencian. Apatah lagi kita nak menyebut satu-satu batang tubuh. Tak boleh. Tak boleh. Itu bukan adabnya. Tempat kuliah bukan tempat sebarkan kemarahan, sebarkan kebencian. Dia sebarkan ilmu dan kasih sayang. Tu saja. Bukan kita paling betul. Tapi fenomena ni rasa tak sedap lah. Saya tak tahu lah kalau saya seorang betul-betul setuju dengan saya. Tapi saya mainlah daripada kelompok mana pun. Kalau kita duduk di meja ini untuk kita mencerca satu-satu batang tubuh dengan menyebut nama pula, saya tak respect. Saya minta maaf lah kalau belah mana yang terasa. Tapi saya tak boleh lah untuk saya nak bersangka baik. Nak sangka baik macam mana lagi lah sampai sebut nama kan. Saya minta maaf lah. Saya tahu saya akan menghadapi kritikan yang besar dengan sebut benda ni. Tapi big orang. Sebab benda ni kena sebut. Tidak lagi macam mana kita memberi lesen kepada masyarakat untuk kita mengumpat orang yang dah mati. Kan? Tak kena. Kritikan ilmiah tak apa lah. Ilmiah. Tapi kalau kritikan yang bersifat penghinaan, itu tak diterima. Baik. Okey, kembali pada cerita tadi tu. Cerita yang saya kata tu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita sayang tok guru, bukan kita bermaksud tok guru salah, tok guru tak salah. Kadang-kadang orang pergi pakaikan cerita tu dekat tok guru yang tok guru tak tahu pun cerita tu. Tapi cerita tu bila kita fikir 2 kali, okey, ada masalah kat cerita ni. Cerita ni menunjukkan kesalahan ni. Kan? Di sudut hukum haram ni tak boleh. Tapi dia sangkut kat tok guru, bila orang dengar, oh hebatnya karomah tok guru. Itu bukan karomah tu. Itu cerita bohong. Ibn Jauzi kata, idza ra'aita al-hadis yubayyinul ma'qul yukhalliful manqul yukhallidul usul fa'lam annahu hadithul mawdu'. Kalau mai kat kamu satu-satu cerita yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan firman, bertentangan dengan syarak, maka ketahui cerita tu cerita yang salah. Kita timbanglah. Betul ke cerita ni pakai dekat tok guru? Tak. Kita nak menjaga keilmuan tuan-tuan guru kita dahulu, terutama tuan-tuan guru pondok kita dulu yang hebat, yang banyak jasa kepada Islam, khususnya di Nusantara ni. Kita nak jaga nama mereka. Tak mau cerita-cerita yang tidak betul disandakkan kepada mereka. Itu baru mereka. Apatah lagi kalau Rasulullah, lagilah kita nak jaga. Baik, sambung. Jadi sama macam kes macam ni. Adakah Ahlul Kitab menyangkutkan cerita yang kelihatan macam salah kepada isteri Nabi? Wallahu ta'ala alam lah. Adakah ini dikira menipu? Adakah ataupun dia dikira sebagai tauriah? Tauriah bukan menipu tuan-tuan. Tauriah lain. Nak jadi pendek jadi panjang juga. Tapi tak apalah, kuliah kan tak boleh lah nak laju-laju. Tauriah ni dia bukan menipu. Tauriah ni dia macam muslihat yang boleh.
Muslihat yang boleh. Saya pernah sebut dah di surau ni juga, saya ingat. Tapi lama dah. Ulang balik. Contoh macam fitnah khalqil Quran. Mihnah khalqil Quran zaman Imam Ahmad. Bila mana khalifah dengan beberapa orang pembesar Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Du'ad dan sebagainya, test seorang-seorang ulama Baghdad masa tu. Mereka suruh ulama-ulama Baghdad sebut Quran itu makhluk, Quran itu makhluk. Imam Ahmad tak mau sebut. Imam Ahmad kata Quran kalamullah. Cuma ada beberapa orang sahabat Imam Ahmad, antaranya Yahya bin Ma'in, yang dia pakai Tauriyah. Dia buat macam ni. Quran, Zabur, Injil. Apa satu lagi? Quran, Zabur, Injil, Taurat. Quran, Zabur, Injil, Taurat. Makhluk. Mu'tazilah suruh kata Quran makhluk kan? Dia tak mau kata, cuba dia kata Quran, Zabur, Injil, Taurat. Ini makhluk. Hati dia bermaksud ini makhluk, jari ini makhluk. Okay. Adakah salah perbuatan itu? Di sudut agama dan sirah tak salah, sebab dalil dia Nabi Ibrahim juga buat. Kita baca, ingat dah dulu kita belajar sirah ni. Seronok belajar sirah tuan-tuan, dia boleh keluar ilmu macam-macam. Bila mana pembesar dekat Babylon tu tanya Nabi Ibrahim, hal fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Adakah hang yang buat adakah hang yang katok semua benda ni wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Fa'alahu kabiruhum haza. Kan? Ulama kata bukan dia tunjuk yang paling besar. Dia kata kabiruhum haza sebab dia kata haza. Haza tu ini. Ini yang buat yang ni. Kalau dia tunjuk paling besar, dikira menipu. Tapi kalau kata yang buat tu besar ni, dia nak beritahu jari aku ni yang buat, yang ni. Tu Tauriyah. Yang Nabi Ibrahim tak menipu. Faham tak tuan? Ada hadis lah Nabi Rasulullah sebut tentang penipuan Nabi Ibrahim ni, pembelaan kepada Nabi Ibrahim ni. Ya? Yang buat tu yang ni. Ni, tunjuk yang ni. Sama macam ketika mana Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, para pembesar kastam Mesir tanya kan, siapa Siti Sarah ni? Nabi Ibrahim kata apa? Adik-beradik aku. Sedangkan isteri Nabi Ibrahim. Tapi adik-beradik dalam Islam, Tauriyah. Siapa lagi contoh lain dalil saya bagi? Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama ni? Apa raja apa? Yang Nabi suruh pergi berlindung di Habsyah tu. Najasyi kan? Najasyi. Ketika mana para pembesar dan menteri-menteri kabinet dia tanya dia, wahai tuanku, kenapa nampak tuanku macam sokong je orang Arab Mekah ni? Ja'far dan sahabat-sahabat Islam yang lain. Adakah tuanku dah ikut dah pemahaman mereka Islam? Masa tu Najasyi dah Islam dah. Dia dah percaya dengan Islam dah. Dia dah ambil lembaran-lembaran wahyu yang dibawa oleh Ja'far, dia simpan dalam jubah dia dah. Ya? Disimpan dah. Dalam sirah tu buka dalam Syiar Alamun Nubala, Imam Zahabi rekod cerita ni. Najasyi dia pakai jubah lagu ni lah, jubah luar tu kan. Masa tu lembaran Quran itu, wahyu-wahyu awal yang dibawa oleh para sahabat awal yang pergi ke Habsyah tu, dia dah ambil, dia dah baca, dia simpan dalam ni. Dia boleh ni. Kemudian bila pembesar dia tanya dia, adakah tuanku pergi ikut Islam, pergi ikut agama orang mai pada Mekah tu, dah tinggalkan Kristian kita ni? Maka Najasyi tanya, hampa ikut macam mana? Apa pendapat hampa? Maka dia berkata lah, kita ikut Kristian lah, Nabi Isa tu anak Tuhan semua cerita kan. Maka Najasyi kata, saya pun percaya yang ni lah. Dia kata begitu. Percaya yang ni lah. Yang ni tu, para pembesar tu ingat yang ni tu apa yang mereka kata. Sedangkan maksud dia yang ni tu yang dalam jubah dia ni. Tauriyah. Habis tu adakah kita semua orang awam Islam boleh buat Tauriyah sebebas hati? Tak boleh. Dia ada dawabit dia, ada disiplin dia. Kita orang awam tak boleh. Balik duk pandai-pandai qiyas kat bini kita, kat suami kita. Oh tak apa, boleh tak? Tak boleh. Tapi memang ada hadis. Kita boleh Tauriyah dengan isteri ataupun suami. Tapi itu di sudut itu. Di sudut bila suami tanya, hai, pokok kau buncit tak? Dah abang, six pack ni. Tu boleh. Sebab nak jaga hati dia. Bini masak tak sedap. Tanya, abang masak sedap tak bang? Oi, awak tak sedap pula. Kata sedap ni. Tu tak apa. Itu tak apa. Tapi bohong yang lain tak boleh. Bohong macam tu tak apa. Yang simple-simple. Yang nak jaga hati. Itu memang ada hadis tuan-tuan. Sikit je. Betul? Sikit je. Tak banyak dah. Jadi bila Nabi Allah Yaqub, masa tu tak jadi Nabi lagi lah. Dia pergi hidang kambing tu dekat Nabi Ishaq. Nabi Ishaq pegang. Baju itu baju Al-Aish abang. Maka dia ingat Al-Aish lah.
Maka dia pun mendoakan Nabi Yaqub. Itulah yang paling rifqah nak. Baik. Tak apalah. Kemudian selepas pada itu petang itu Al-Aish pun sampai rumah. Dia pun pergi siap makanan yang dia dah buru. Dia pun pergi hidang ke ayah dia. Ketika dia meletakkan makanan itu kepada ayahnya, maka berkata kepada anaknya, ayahnya itu Nabi Isa berkata kepada Al-Aish, apakah ini? Maka jawab Al-Aish, inilah makanan yang ayah inginkan. Maka kata Isa, bukankah tadi engkau telah membawa makanan itu kepadaku? Maka tahulah Al-Aish bahawa saudaranya Yaqub telah mendahuluinya. Main dia. Maka dia bersumpah, dia berjanji akan membunuh saudaranya itu. Oh, kesal. Dahsyatlah Al-Aish ni. Kahak lah. Maka mendengar ancaman itu, ibunya memanggil Yaqub dan menyuruh Yaqub pergi menemui adiknya, iaitu Laban, yang tinggal di Haran. Maka Rifqah ni suruh Nabi Yaqub, anak dia ni, kata abang hang marah kat hang tu. Lah ni hang lari pergi rumah Mak Lang. Mak Lang lah kot. Adik Rifqah ni nama Laban. Hang pergi di rumah Mak Lang. Maka Laban ni bukan perempuan lelaki. Adik pergi rumah Pak Lang kata kan. Pergi duduk rehat di rumah Pak Lang. Sampai abang hang kata nanti main balik. Maka Yaqub pun pergi di sana. Ringkas cerita, bila Nabi Yaqub sampai di sana, Nabi Yaqub berkenan dengan anak menakan Pak Lang dia sendiri. Yang bernama Rahil. Rahil ni siapa? Mak Nabi Yusuf mah. Nampak? Flu dia macam mana? Memang Rahil bin Laban. Baik. Jadi bila dia sampai di rumah pak saudara dia, pak saudara dia ni juga ada 2 orang anak. Seorang nama Lia, seorang nama Rahil. Yang Lia ni kakak. Nabi Yaqub berkenan ke adik. Kemudian dia minta kepada Pak Lang dia ni nak menikah dengan adik. Maka Pak Lang dia kata nak menikah ke apa pun kerja dengan aku dulu. Itu sebagai imbalan dia. Maka dia kerja 7 tahun dengan pak saudara dia ni. Tanpa gaji lah sebab nak menikah. Bila cukup 7 tahun, bapa saudara dia ni bagi Lia hak kakak. Nabi Yaqub kata, saya nak hak adik. Kan? Ni saya ringkas contoh. Semua ni dalam ni saya ringkas lah. Pasal dia bunyi isyak kan. Maka Laban kata, tak boleh. Kata bapa saudaranya itu kepadanya, bukanlah kebiasaan kami untuk menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya. Cuma Laban tak kata langkah benduit. Laban tak kata, kenapa tuan-tuan kalau zaman dulu kena bagi mah kan? Kalau menikah adik dulu, hak kakak dapat mah kan? Dapat kan? Sama macam adik dapat macam tu. Law ni ada lagi tak? Tak ada kot. Ada lagi? Ada lagi kan? Salah ke? Tak, saya ingat tak salah kot. Kalau kita tak meletakkan wajib sebagai nak menghargai dia, nak jaga hati dia, saya ingat tak salah lah. Selagi kita tak kata benda tu wajib, selagi kita tidak percaya benda tu ada fadilat, selagi kita kata sekadar nak kadang-kadang perempuan mungkin dia rasa macam adikku dulu kan. Tapi itu perempuan dulu kot. Perempuan sekarang kadang-kadang dia kata, baby lah siapa dulu pun, siapa dandan lah. Aku pun tak mau lagi, aku nak kerja dulu. Kan, I nak kejar my career dulu, dia kata kan. Tak ada masalah. Perempuan dulu dengan perempuan lah tak sama kan. Di Arab Saudi dah ada ulama dah duduk bincang dah tentang kes ni. Tentang kes dia panggil nikah misyar kan. Iaitu perempuan-perempuan yang dah kaya, belajar pandai, jadi profesor, jadi doktor, sampai orang lelaki gayat nak kahwin dengan mereka. Maka mereka setuju untuk kahwin dengan lelaki itu, dengan persetujuan lelaki itu tak wajib pun bagi nafkah zahir kepada dia. Mereka dah bincang dah hukum tu. Saya ingat Malaysia pun ke arah tu. Bila perempuan ramai pandai kan. Saya baca satu buku tuan-tuan. Susah ceramah kat Poh Jaya ni. Semua benda nak kongsi dengan tuan-tuan. Satu buku ni dia cerita pasal Dr. Mahathir lah. Zaman dia masuk UM, apa yang trigger Dr. Mahathir ni jadi perangai dia macam tu? Sebab masa tu dia tengok orang Melayu di Singapura. Dia sebut dalam memoir dia. Dia kata out of 75 orang pelajar medical dekat Universiti Malaya Singapura zaman dia masuk tu, batch dia 75 orang, cuma 7 orang saja Melayu dia kata. Zaman tu. Tuan-tuan tahu kot contoh ni noh. 7 orang yang Melayu. Dalam 7 orang Melayu tu dia kata 4 orang saja berjaya
Lepas. Yang lain tak boleh pergi, dia tukar subjek lain. Dan dalam 4 orang tu dia kata, ada seorang 4 orang tu, 3 orang Melayu, seorang perempuan. Yang perempuan ni pula dia kata lemah dalam subjek kimia. Jadi saya ambil kesempatan itulah saya ajak dia. Lalah jadi bini saya. Siti Asmah lah tu perempuan tu. Seronok lah kita baca buku banyak-banyak ni, seronok. Info banyak. Baik, apalah. Itu tak marah saya tu. Saya seronok tu tak marah. Ada lagi suruh ni. Okey, sikit lagi. Dah, serta dah habis dah ni. Saya duk balik tuan-tuan lah. Saya nak bagi minit 2 je. Baik. Maka selepas pada tu Yusuf Yaqub ni rasa macam ditipu lepas saudara dia. Dia kata saya memang hati saya memang nak adik. No? Ni macam cerita siapa tuan-tuan? Macam Piramli dengan Salomo dengan kakak Salomo tu lah. Apa kakak Salomo nama apa? Mariani. Mariani. Salomo kakak dia Mariani kan? Dia cinta dengan Mariani dulu. Kan Mariani bagi Salomo kan. Okey, maka Nabi Yaqub kata saya nak adik. Maka kata Laban bapak saudara ni, bapak saudara dia pun cerdik ni, Ismail pula raja ni. Dia kata cerdik. Dia kata kalau nak adik, raja lagi dengan saya 7 tahun. Pandai. Nak adik, raja lagi dengan saya lagi 7 tahun. Raja bermasuk raja tak ada gaji dah ni. Maka demi cinta Nabi Yaqub raja lagi 7 tahun. Lepas ni tuan-tuan nak buat apa nama ni, ayat-ayat cinta ni kena guna ibarat Ishak. Kesetiaan Ishak kepada Rahil tu. 14 tahun kerja nak dapatkan Rahil. Ya? Lagi hebat pada Romeo and Juliet ni. Ya? Maka Nabi Ishak kerja lagi 7 tahun pula. Habis 7 tahun kerja, barulah bapa saudara dia nikahkan dia dengan Rahil. Habis tu Leah hak kakak dia macam mana? Mati dah? Tak mati. Kalau mati orang Melayu panggil salin tikar kan? Ni tak mati. Tapi kata Ibn Katsir, adapun kes ini merupakan yang dilakukan oleh agama mereka ketika itu dalam syariat mereka. Kemudian telah dinasahkan, telah dihapuskan. Tak boleh dah. Tak boleh kita mengumpulkan 2 pasangan serentak. Memang dalam hadis pun ada sebut. Saya lupa. Seorang isteri Nabi saya tak ingat mana. Siapa dia? Tapi memang ada hadis sahih. Seorang isteri Nabi offer agar Nabi kahwin dengan adik dia. Ada mungkin ada ustaz cerita kat tuan-tuan. Tapi hadis sahih saya terlupa nama, saya tak ni sebut. Salah seorang isteri Nabi, ibu kita offer kat Rasulullah suruh kahwin dengan adik dia. Maka Nabi sebut tak boleh. Nabi kata tak boleh. Saya terlupa hak mana satu. Zainab ke? Bukan. Tapi salah seorang. Okey, maka tak boleh. Maka okey, tuan-tuan saya nak tutup dengan yang ni. Jadi isteri Nabi Yaqub ada 2 orang. Ada 2 orang. Leah dengan Rahil. Okey. Tapi anak Nabi Yaqub ada 12 orang lelaki, seorang perempuan. 12 orang lelaki ni Bani Israel tu lah. Okay. Bani Israel bermaksud anak-anak Nabi Yaqub. Ruwaibil, Syam'un, Jad dan Naftali, apa nama ni, Yahuza, Zabalun, Yashakhur. Ada 12 orang. Ya. Okey. Mai ikut mana? Okey, baik. Leah ni Laban tu bagi seorang perempuan. Sebab tradisi zaman tu setiap seorang anak perempuan ada hamba perempuan jaga. Okay, jadi Leah dapat seorang perempuan nama Zulfa. Rahil dapat seorang perempuan nama Balha. Okay. Jadi kakak dengan adik ni bermadu. Mereka ni pun bersaing. Siapa nak bagi anak dekat abang banyak. Okay. Jadi Leah ni dia bagi anak banyak. Dan Leah ni tak cukup dengan tu. Dia bagi pula dia punya pembantu dia dekat Nabi Ishak. Boleh lah hamba boleh. Ya? Ni cerita zaman dulu lah ni. Dia dapat anak lagi. Okay. Maka Rahil pun bagi anak dia. Bagi pembantu dia. Bagi hamba dia. Dapat anak lagi. Okay. Saya ringkas cerita. Yang keluar daripada Rahil sendiri siapa? Keluar daripada Rahil sendiri ialah Nabi Yusuf dan last sekali siapa? Bunyamin. Kan? Ini yang keluar daripada perut Rahil sendiri. Pasal tu Nabi Yusuf dengan Bunyamin baik. Dia adik satu mak satu pak. Ini memang last warning ni noh. Bila sekali dia suruh berhenti tu ya. Okeylah, saya tutup tu. Saya nak habis cerita ni ya. Jadi kena clear, Bunyamin dengan Nabi Yusuf memang rapat. Bahkan bulan sekali lagi kita akan main cerita yang Nabi Yusuf rindu kat adik dia bila Nabi Yusuf dah pergi Mesir dah nanti. Nabi Yusuf dah pergi Mesir, dah jadi penguasa Mesir, dah jadi menteri, dia rindu kat adik dia kan. Dia plan satu plot agar adik dia kena tangkap, ditahan di Mesir. Nanti kita akan cerita. Abang-abang yang lain ni dia main daripada mak-mak yang tadi tu lah, Zulfa, Leah, Balha ni. Okey, yang ramai tu lah.
Jadi depa semua ni satu kepala, ngam. Okay, dan kebanyakan depa ni mak daripada kakak lah. Rahil ni mai 2 orang ni lah. Sebab tu depa 2 orang ni baik. Okay, Rahil dalam tamu itu tak surprise. Okay, jadi bulan depan kita akan masuk cerita, saya akan mulakan kuliah bulan depan kalau kita semua panjang umur mudah-mudahan insya-Allah. Kita akan mulakan kuliah bulan depan dengan mimpi Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf kata, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum disajidin tu. Ya, sorry tuan-tuan saya sebut 12 tadi bukan 12, 11 Saya sebelah lelaki seorang perempuan tu kan. Saya mimpi sebelah bintang, bulan dan matahari sujud kepada saya. Apa maksud mimpi saya ni ayah? Kata Nabi Yaqub, apa? Mai bulan depan. Ni saya tambah. So, bulan depan lah maksud mimpi tu. Nah, bulan depan kita akan masuk Nabi Yusuf alaihissalam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilmal malakatil muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.